saat kita tunggu telah tiba. Inilah pertama kali dalam sejarah pilihan raya kita tunggu lebih daripada 5 tahun. Betul kan? Jadi masa itu telah tiba dan tahun ini tidak ada lain. Semua orang cakap yaitu tahun perubahan pemerintahan di peringkat pusat, di peringkat Putrajaya. Kemana-mana kita pergi, hatta sekarang ini orang bercakap tsunami bermula daripada selatan, Johor, Melaka, Negeri Sembilan. Sekarang ini kebangkitan rakyat cukup hebat, tidak pelik hingga 3 negeri itu akan jatuh ke tangan Pakatan Rakyat. Kalau kita pergi ke Sabah, tak ada perkataan lain, rakyat hendak cakap kebanyakannya. Bila saya turun dari kapal terbang di Tawau, jumpa dengan pegawai immigration dulu. Dia tanya, nak pergi ke mana Tuan Haji Mat Sabtu? Saya kata nak pergi ceramah. Dia tanya berapa hari di sini? Dia tanya banyak. Saya ingat dia tak pergi masuk. Lepas dia bagi skrip surat membenarkan saya masuk ke Tawau, melintasi jabat orang immigration itu, dia bisik ke telinga saya, ini kalian. Rupanya orang kita keluar daripada immigration jumpa pegawai custom 4 orang, pegawai airport, bukan pegawai custom. Mereka tanya malam ceramah di mana Mama? Saya kata di Hotel Tawau. Keempat-empat orang menyebut ini kalian. Besok saya naik kapal terbang Tawau ke Sandakan, jumpa pramugari. Cukup cantik, comel, kecil-kecil. Mereka pun kenal juga kita. Dia kata Tuan Haji nak ceramah di mana? Saya kata di Sandakan. Dia datang bisik ke telinga dengan suara yang lembut, ini kalian. Artinya di Sabah sekarang rakyatnya tidak lain, kita sebut ini kalian, rakyatnya sebut. Di Kedah pun begitu juga, di seluruh Malaysia kita nak tukar pemerintahan di Putrajaya. Setuju? Ini kalian. Ini kalian. Ini kalian. Gemah ini hadirin sekalian daripada Tawau sampai ke Perlis. Hadirin sekalian, kenapa rakyat nak tukar sangat pemerintahan ini? Kita akui atau tidak kerajaan Barisan Nasional buat pembangunan? Akui atau tidak? Mengaku ada jalan raya, sekolah, lapangan terbang, pipe air, listrik, telefon, semua pembangunan diusahakan oleh pemerintahan Barisan Nasional. Kita akui ada, mereka lakukan. Jangan tak mengaku. Yang kita tentang ialah rasuah dan penyelewengan. 7 juta ringgit negara lain boleh beli 4 kapal selam. Kita 7 juta hanya beli 2 kapal selam. 2 lagi curi. Betul kan? Begitulah juga hadirin sekalian, kerajaan
manifesto kita sekalian, antara yang paling menarik ialah kita buat skim Seri Rumah Cakungan Wanita. Apa dia cakungan wanita ni? Wanita yang hadirin sekalian yang berkahwin, jangan anggap mereka tak bekerja, cuma mereka tak makan gaji. Betul tak? Maka yang suri rumah yang tak makan gaji ini, Kerajaan Pakatan Rakyat akan calon mereka RM50 sebulan. Suami kena tambah RM10 atau RM20 atau RM30 hingga RM100. Artinya kerajaan jamin cakupan ini. Kemudian hadirin sekalian, menghormati wanita bekerja ini. Siapa kata suri rumah tidak bekerja? Bayangkan kalau ada anak 8, 3 perempuan, 5 lelaki, 2 tahun seorang, 2 tahun seorang, 2 tahun seorang. Pagi-pagi 5 orang pergi sekolah. Si ibu ni anak nak pergi sekolah pagi, bayangkan sibuk. Nak mandi, nak pakai baju, nak makan nasi lemak, berebut, baik sekolah. Yang bapa ni bapa tak bertanggungjawab, tak sampai kerja. Setelah anak pergi sekolah, boleh tak ibu tu berehat? Dia kena basuh baju, dia kena cuci rumah, macam-macam kerja mereka. Sampai tengah hari dia kena masak anak nak balik sekolah pula, makan, minum, hantar anak ngaji Quran dan sebagainya. Itu kan ibu. Pukul 5 boleh rehat sekejap. Maghrib matahari nak terbenam, ibu paling sibuk waktu itu. Bayangkan 8 orang anak nak mandi. Dia bersuk timba, dia bersuk kain bola, dia bersuk kain timur. Yang bapa tu pemindang. Bawa tak. Lepas habiskan maghrib, dah pergi makan anak, kaji, uji, kaji pelajaran, pulang kaji semua. Selesai anak-anak lebih kurang pukul 10, anak-anak tidur. Ibu tu bolehlah rehat sampai pukul 10. Bolehkah rehat sampai pukul 10? Bapak pula balik kerja. Dia tu minum kedai kopi tadi, tungkat Ali, bisa kunci. Dia minum macam-macam jenis minuman. Balik sampai rumah pukul 11, dia kena hand, dia menumpak. Itu kena hand yang saya kunci. Dia ada mula dalam bekerja, dia nasi makan dah, kopi pun minum dah, pokok pun besar dah. Tapi aku bisa tak mana, tak kenal dah. Ini dia kata tak ada berang tahun tu. Artinya suri rumah tadi itu tugas daripada matahari naik sampai matahari naik pula. Betul ke tidak? Maka kerajaan Pakatan Rakyat menghargai pengorbanan suri rumah ini. Diberi tahunan RM50 sebulan, suami tambah 10, 20 hingga 100. Katalah dalam perjalanan hidup berlaku perceraian selepas 15 tahun. Maka sebulan RM50, suami carut, kali dengan setahun, kali dengan keuntungan. Maka kerajaan akan bayar kepada isteri tadi mengikut nilai semasa seperti skim EPF. Ini berlaku di negara maju, negara barat. Pakatan Rakyat akan laksanakan di Malaysia. Nak faham skim ini payah. Tuan-tuan kena tengok sekarang lama ni 5 hari bulan ni beri Pakatan Rakyat menguasai pemerintahan Putrajaya. Nak fahamnya macam skim EPF. Itu saja hadirin sekalian saya nak cakap manifesto malam ini. Semua kita tahu dari akan datang kita nak undi siapa. Simbol bulan kenal tak? Simbol roket rakan tidak? Simbol mata keadilan. Kita kena faham kalau PAS bertanding, keadilan dari
yang lulus hal-hal yang terluar macam-macam, akan ada calon ketiga. Supaya wampas kalau ada calon di EPI tempat itu, jangan undi karena dia orang bukan Islam. Kita kena ingat, fatwa ataupun arahan majelis surah ulama, semua calon yang berpakaian rakyat wajib kita undi. Jangan ada ilah lagi. Boleh tak? Nanti kami hasutan, ada pandangan ulama luar negeri dan sebagainya, kita mengundi mengikut pahaman kita semata-mata tanpa melihat pahaman secara menurut, kita terperangkap dengan perangkap yang dipasang oleh musuh. Boleh paham ni? Dan kita akan hadapi biar kali ini tidak lain, mereka akan main isu perkauman. Kalau perkataan ini Cina perintah Malaysia, bohong atau tidak?